Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. يا معلم الابراهيم الحكمه علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير فاعلين. يا رب سليمان ويا رب ابراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat? Alhamdulillah. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin kita untuk meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah ini dengan dalam keadaan sihat walafiat dan diberi kesihatan, memberi rezeki, memberi kelapangan masa kepada kita dan memberi keluarga yang bahagia. Ya Allah mudahkan pada kita keluarga yang bahagia yang mana dapat atau memberi kesempatan kepada kita untuk berada di majlis ilmu ini insya-Allah. Syukur alhamdulillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati pengurusi surau, ahli jabatan kuasa surau, imam-imam, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita berada pada Muharram 7 hari bulan ya, 7 ke 8 dah. 8 Muharram. Jadi besok 9 kalau nak puasa sunat pun boleh 9 Muharram, dan hari 10 pun memanglah dituntut ya, ataupun disunatkan ya, kita berpuasa insya-Allah mana ada kelapangan. Insya-Allah sama-sama kita lakukan solat ataupun ibadah sunnah ini ya. Kerana ibadah sunnah ini menambahkan lagi, melengkapkan lagi. Yang wajib itu memang tak boleh kurang. Yang wajib tak boleh kurang dan tak boleh tinggal. Yang sunat itu menambahkan lagi ataupun komplimen. Kalau kita kata komplimen itu melengkapkan lagi amalan-amalan harian kita. Baik, jadi menambahkan lagi amalan-amalan kita untuk menambahkan lagi timbangan kita, timbangan baik ya, ataupun amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh kita untuk ditambah-tambahkan lagi. Yang kurang-kurang itu perkara yang Allah murka, perkara maksiat, perkara mungkar itu bukan saja kurang kalau boleh ditinggalkan. Jadi yang baik-baik ini kena tambah al-khair. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah membuat al-khairat. Berlumba-lumba membuat kebajikan. Kebajikan ni tak semesti besar. Yang kecil pun kebajikan juga. Dan dia ambil kira. Yang kecil-kecil pun dia ambil kira. Sehingga Nabi SAW pernah ya bersabda bahawa sekiranya kita ternampak halangan-halangan ataupun perkara yang membahaya di tengah jalan, kita ketepikan bahaya itu pun sudah dikira sebagai amal soleh. Itu kecil saja kan. Yang patah lagi kalau yang besar-besar tentulah menambahkan lagi timbangan kita. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita menyambunglah al-azkar kita ya, iaitu pada muka surat 55 ya. 55 iaitu zikir ketika hendak masuk ke tandas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Zikir ketika nak masuk ke tandas. Sebenarnya Islam ni sangatlah halus. Islam sangat detail. Ajaran Islam sangatlah mengutamakan kehidupan kita dari sebesar-besar perkara sehingga kepada sekecil-kecil perkara. Mungkin setengah orang dia sebutlah, dia mengungut, kata lah nak masuk tandas pun nak dibincang, masuk tandas pun nak dikuliahkan. Sebenarnya jangan main-main. Tandas itu suatu yang mustahab. Kalau tidak, tak dibincangkan. Dan kalau tidak, taklah Nabi membuat suatu ajaran ataupun membuat suatu nasihat ataupun suatu amalan. Cuba kita lihat ya. Ini kita pergi ke perkara lain sekejap. Kalau kita kata tempat-tempat kontraktor ataupun construction, tempat pembinaan, tempat bangunan atau pembinaan bangunan-bangunan yang baru nak dibina. Sebelum dia bina bangunan tu, dia bina apa dulu? Bina tandas. Tandas mesti bina dulu. Sebab setiap pekerja yang nama manusia tu memang memerlukan kepada tandas. Jadi dia takkan boleh buat kerja kalau dia tak menunaikan hajatnya yang besar ataupun hajat kecil. Jadi tandas itu satu mustahab. Memanglah kita rasa macam najis, jijik kan, tempat buangan, tempat yang kotor. Tetapi adab tu untuk kita mengguna kemudahan itu ada adabnya. Karena tandas itu menyelesaikan ataupun menunaikan hajat kita. Hajat besar ataupun yang kecil. Dan dengan sempurnanya tunai hajat itu dan sempurnanya kita dengan adab-adabnya, tata caranya dan hukum hakamnya. Ada hukum di situ. Nak masuk tandas itu, menunaikan hajat itu ada hukum. Dan hukum ini naklah ditunaikan dengan sebaik-baiknya kerana dia melibatkan ibadah lain. Ibadah solat. Ibadah solat kita takkan sempurna sekiranya hajat kita tadi tak sempurna. Istinja kita tak sempurna. Masuk keluar kita ke tandas itu tak sempurna. Maka menjejaskan ibadah. Jadi ala kulli hal kesimpulannya hajat ataupun urusan masuk dan keluar tandas ini suatu yang perlu diperhalusi, diambil kira dan ada adat dan peraturannya. Apatah lagi doa. Kerana tandas ini tempat najis, tempat kotor. Dan di sana kalau kita lihat perkara makhluk Allah lain-lain ini yang suka tempat-tempat kotor ini yang dinamakan jin ataupun syaitan. Jin atau syaitan. Jadi oleh kerana itu kita kena berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak diganggu, tidak terjejas dengan makhluk ini. Lepas itu saya ada satu kitab ni, Jin dan Syaitan dalam kehidupan manusia. Jin dan syaitan dalam kehidupan manusia. Oleh itu dalam kehidupan kita ini ada makhluk lain yang turut sama hidup dalam kehidupan harian kita. Kan? Baik masa kita bangun tidur, masa tidur dan masa bangun tidur dan menjalani kehidupan seharian, sentiasa ada makhluk ini bersama dengan kita. Kan? Sebab itu kita ada sentiasa Nabi mengajar kita bagaimana untuk menghadapi makhluk-makhluk ini. Karena makhluk ini dia sentiasa mencari jalan untuk kita mengikut jejak langkah dia ataupun kita menentang dan bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan perkara yang disuruh. Dan makhluk ini suka untuk kita buat perkara yang dilarang dan yang bercanggah dengan syariat Islam dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi oleh kerana itu kita kena bincang perkara ini. Baik. Zikir ketika hendak masuk ke tandas. Diriwayatkan di dalam As-Sahihain daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke tandas mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudnya, ya Allah, Allahumma ya Allah, inni, ya, aku, sesungguhnya aku, ya, a'udzubika, aku berlindung dengan ataupun kepada kamu, minal khubuthi wal khaba'ith, daripada jin jantan dan jin betina. Oh, ada juga dah makhluk ni jin jantan dan jin betina. Ini mereka ada jantina. Ya? Sebab itu disebut al-khubus ini jin jantan dan jin betina. Kata al-khubsu dibaca dengan huruf ba tu sukun, al-khubsu. Ba tu disukunkan. Boleh pula dibaca al-khubusu. Ba tu didammahkan, di baris dhammah, baris depan. Ya. Al-khubusu boleh. Dengan huruf ba tu dhammah. Ya. Tidaklah benar pendapat yang mengingkari harakat sukun itu. Jadi boleh al-khubus dan ataupun al-khubsu. Boleh dua-dua. Baik. Jadi di sini apa yang kita dapat ambil ialah nak masuk ke tandas itu, naklah berdoa berlindung daripada jin jantan dan jin betina. Mari kita tengok jenis-jenis jin ini. Macam mana pula ada jantan betina pula jin ni kan? Kita tengok lagi kitab ni. Iaitu jenis-jenis jin ini. Sa'labah, ya, satu kitab kita tengok di sini. Sa'labah Al-Khashani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu, salah satu asnaf, ada 3 asnaf. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyatun wa aqaribun, wa sinfun yahulluna wa yad'anuna. Jin ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Itu kita berkenalan lah, atau ambil maklum lah, bahawa jin ini ada satu jenis dia bersayap. Jadi kalau sayap ni bayangkanlah, dia boleh pergi ke mana-mana lah, kan? Jauh ataupun dekat, bawah ataupun atas dan sebagainya. Dia ada sayap, boleh pergi. Kan? Mereka biasa terbang di udara. Jin jenis ini, kata Rasulullah SAW, mereka jenis sayap ini lahum ajnihatun yatiruna. Yatiru ni terbanglah macam at-tuyur, at-tayr, at-tuyur, burung. Burung boleh terbang. Jadi jin ni pun kalau dia ada sayap, memang dia terbang. Dia fil hawa, di udara. Jadi dia main ke udara ini, jin ni. Jadi siang ke malam kan dia main udara. Dia berada di udara. Satu jenis lagi, wasinfun hayyatun wa aqaribun. Satu jenis lagi, jin yang kedua ni, jin berupa ular dan kala jengking. Ular dan kala jengking. Jadi kalau nampak ular dan kala jengking itu, kita kena hati-hati juga supaya tak terkena jin. Dia menyerupai ular dan menyerupai kala jengking. Suatu satu kisah arwah guru kita lah, ya, guru saya almarhum Haruddin. Dia pernah cerita lah, dulu-dulu di kampung-kampung kan orang bakar sampah. Bila bakar sampah ni, waktu maghrib, dekat nak maghrib dia sapu-sapu sampah dia bakar. Bila dia bakar, daripada sampah itu muncul satu ular. Daripada nunggukan sampah yang dibakar itu muncul satu ular. Dan ular itu warna hitam. Ya. Dan menyerang kan? Menyerang. Dan dia pun jatuh sakit lah lepas itu. Jatuh sakit. Rupa-rupanya dalam nunggukan sampah itu dan dia bakar pula sampah itu adalah ada jin dalam itu. Yang menyerupai ular. Itu satu kisah. Itu juga kisah ular ataupun kala jengking ini kalau masuk rumah. Rumah kita kan jarang-jarang ular masuk. Lepas tu kalau ada ular masuk, tengok dulu ular tu warna apa. Biasanya kalau yang menyerupai jin ini, warna ular itu warna hitam.
Kalau warna lain mungkin tidak. Tapi kalau warna hitam, kita nak halau dia keluar, jangan bunuh dia. Sebab dia tu kemungkinan jin. Kalau nak halau dia keluar, berunding dulu. Berunding dulu, tanya dia. Ya, tanya dia, engkau ni apa ni, ular betul ke ataupun jin ni? Tengoklah dia punya respon. Kemudian doa biasalah yang kita baca itu, nak halau dia itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas wasami'ul alim. Jadi itu Bismillahilladzi dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un yang tidak memberi mudarat sesuatu pun, ya, sama wal ard, di langit maupun di bumi, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kalau nak apa-apa, bacaan itu, doa itu sangatlah mujarab. Sebab itu apa-apa perkara, kalau kita nak bertindak, nak berinteraksi dengan dia, kita kena baca doa itu. Jadi perkara itu tidak memberi mudarat. Jadi perkara mudarat ini mungkin datang daripada langit, dan mudarat itu mungkin daripada bumi atau sebagainya. Fil ard wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Allah yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui. Jadi kalau dengar ayat itu, makhluk ini takutlah ataupun dia tunduklah. Dia nak keluar, dia keluarlah. So dia keluar pelan-pelan. Dia akan keluar. Kan? Baik, itu jenis apa? Hayatun wa aqarib. Kemudian wasinfun yahulluna wa yaz'aluna. Satu jenis jin lagi yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta dia mengembara. Ini jenis nomad atau nomad. Dia berpindah satu tempat. Iaitu yahulluna. Dia ada tempat tinggal dan pindah-pindah serta mengembara. Dia berpindah satu tempat, dia merayau. Ini hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Hadis ni. Baik. Jadi kalau itu fahamlah kita bahawa jenis jin ni ada 3 jenis tadi. Dan tempat tinggal jin ni, tadi kita cerita pasal doa masuk tandas. Daripada jin jantan dan jin betina. Di sini kita lihat bagaimana jin ni sebenarnya. Bangsa jin ni lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Dia suka tempat yang manusia tak duduk. Jin ni. Iaitu seperti padang pasir. Padang pasir dia suka duduk. Tempat yang manusia tak duduk. Ada juga yang tinggal di tong sampah. Tong sampah pun jin suka duduk. Sebab itu dalam rumah kita malam-malam kan kita ada sampah siang hari, sepanjang hari. Sampah macam-macam. Kita ada tong sampah dalam rumah. Sebab itu tong sampah itu kena bersih. Sebelum nak tidur malam, sampah-sampah yang ada dalam tong sampah dalam rumah itu bawa keluar. Hantar tong besar kat tepi jalan rumah kita. Ya, besok lori angkut. Dan dengan simpan sampah yang dalam nampak tak elok, berbau pula, macam-macam makanan. Sisa-sisa makanan. Tulang-tulang. Tulang tu kan makanan jin. Tulang-tulang kita tak patah lagi kalau ada sup. Tulang-tulang semua duduk dalam tong sampah dalam rumah kita. Kalau dibiarkan situ, memang sukalah jin duduk. Jadi malam tu menerulah ataupun banyaklah jin kumpul kat tong sampah rumah kita. Itu dia katakan tong sampah itu satu daripadanya adalah tempat tinggal jin. Itu bersih tong sampah. Ataupun bawa keluar tong sampah itu daripada rumah kita. Sampah dihantar keluar, tong sampah itu bersih. Itu satu. Seterusnya, tong sampah dan tempat pembuangan kotoran lah. Tempat pembuangan kotoran. Sampah-sampah sarak itu naklah dibersihkan. Terdapat juga jin tersebut yang tinggal bersama manusia. Jin tinggal bersama manusia. Kita yang tak sedar, kita saja yang tak nampak. Dia memang ada bersama kita. Sekarang ni pun dia ada. Sekarang pun dia ada. Cuma dia tak muncul. Dia tak menampakkan diri dia. Dia tak boleh nampak diri dia. Dan memang sifat dia tak boleh dilihat oleh manusia. Kalau dia nak jadi dia nak menampakkan diri pada manusia, dia kena jelma dalam bentuk-bentuk makhluk yang lain. Dalam apa-apa bentuk tadilah contohnya, atau bentuk-bentuk yang lain. Dia boleh duduk bersama kita dalam bentuk yang bukan bentuk asal jin, tapi dia boleh bentuk macam manusia, atau macam hayawan atau sebagainya, ataupun makhluk-makhluk yang berterbangan, ya, dan sebagainya.
Itu dia katakan dia tinggal bersama manusia. Oleh itu Rasulullah SAW pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak, mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu kisah Rasulullah duduk dengan sahabat, tiba-tiba hilang. Rasulullah hilang. Rupanya Rasulullah pergi ke padang pasir. Kenapa? Nak mendakwahkan mereka. Ya. Jadi Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Ya. Termasuklah ketika Rasulullah di Taif. Bagaimana ayat Quran turun yang mendengar bacaan Rasulullah itu ialah jin. Dan jin berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Jadi, waktu dalam Al-Quran pun ada surah jin. Surah jin. Kita ada surah insan. Surah insan. Hari Jumaat pagi subuh, kita ada baca surah insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ila akhir. Kan? Misalnya surah Sajdah. Surah insan. Ada juga surah jin. Jin pun ada surah dan sebagainya. Dan wanita muslimat pun ada surah apa? Bagi orang perempuan surah An-Nisa. Perempuan ada surah An-Nisa ada. An-Nisa khas membicarakan tentang wanita. Surah tentulah wanita dan perempuan ni mustahak, penting dan ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk wanita ini. An-Nisa. Bacalah surah An-Nisa. Banyaklah ajaran, pengajaran, perintah-perintah yang ada dalam surah itu untuk dilaksanakan dan diamalkan yang wajib. Ya, ada perkaranya. Begitu juga baginda membaca Al-Quran kepada mereka serta mengajar syariat-syariat Islam. Mereka mendengar syariat, mereka melaksanakan syariat dan mereka melaksanakan ajaran seperti mana kita insan, manusia. Lepas itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku jadikan jin dan insan itu illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi oleh itu kesimpulannya jin ini ada Islam, ada yang tidak Islam. Illa liya'budun itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi bagi jin yang nak beribadah, ada jin yang tak mau beribadah itu kafir. Pernah kita membuat rawatan, memberi rawatan kepada orang-orang ataupun sakit yang diganggu oleh jin. Kan? Kita pernah merawat makhluk yang ada dalam badan manusia. Dia bersarang pada diri seseorang. Bila kita nak tahu dia ada tidak ada, kita kena buat saringan. Kita baca beberapa kombinasi ayat Quran. Baca Fatihah, baca salawat, baca salawat syifa, baca ayat kursi dan lain-lain kombinasi. Tengok macam mana responnya. Kalau dia ada dalam diri seseorang, dia akan berinteraksi dengan bacaan itu tadi. Kalau dia tidak ada, dia tak interaksi apa-apalah. So dia baca ayat kursi, dia boleh baca dengan lancar. Artinya dia elok tu, tak ada makhluk tu dalam badan dia. Tapi pernah kita memberi rawatan, kita suruh baca Fatihah mungkin boleh, sifat boleh. Sampai ayat kursi, dia baca separuh. Baca separuh, kenapa tak baca? Saja tak mau baca. Kenapa? Islam tak? Aku tak Islam. Dia boleh mengaku kata dia tak Islam. Kita suruh syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu ujung sambung. Tak boleh. Aku tak mau sambung. Apa pasal? Kau Islam tak? Aku tak Islam kata dia. Jelas. Kita boleh tahu dia Islam atau tak Islam, suruh dia baca. Bagi badan manusia yang ada makhluk tu yang baca. Dia akan baca, dia baca separuh. Atau dia tak baca langsung. Bila tanya, dia tak Islam. Habis. Lepas tu kita mulalah buat rawatan. Kita buat susulan. Halau dia keluar. Suruh dia keluar. Itu interaksi kita dengan jin lah. Suruh dia keluar. Dan sampai peringkat dia keluar lah. Tapi kena sungguh, kena semangat. Kita kena ada protection juga diri kita. Kalau tidak masuk pula badan kita. Kita kena ada protection, ada persiapan dan baru boleh rawatan. Itu kalau tak ada persiapan jangan merawat. Nanti dia ikut. Atau pindah masuk dalam badan. Baik. Jadi seterusnya nak cerita pasal jin ni. Pasal minal khubusi wal khaba'is ni jin jantan dan jin betina ni. Saya nak lanjutkan saja untuk maklumat kita.
Jadi seterusnya, baginda membaca Al-Quran kepada mereka serta mengajar syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya seperti yang terdapat pada kedua kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim. Banyak juga kisah pasal jin ini. Daripada jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang meriwayatkan itu Abdullah bin Abbas. Terdapat juga yang tinggal tadi di tong sampah dan pembuangan kotoran. Hal ini adalah kerana mereka memakan sisa-sisa makanan manusia. Sebab itu balik cerita tadi, sampah-sampah dalam rumah jangan ditinggalkan sambil kita tidur. Jangan dibiar dia bermalam dalam rumah kita kerana dia makan sisa makanan manusia. Ya. Sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud yang sudah sebutkan sebelum ini adalah ini awal kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibnu Abid Dunia meriwayatkan daripada Yazid bin Jarir Salah, seorang perawi yang siqah dari negeri Syam. Dia salah seorang tabi'in yang kurang masyhur, berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Ini kata satu riwayat, tidaklah rumah yang ada manusia dan rumah itu melainkan di atas atap kita itu ada jin. Kita yang tak nampak. Jadi balik ni jangan takut pula kan. Kalau tengok tak nampak pun, memang jin tak nampak. Dia memang tak menyerupai, tapi dia duduk bertenggek kat rumah kita. Di pucuk atap rumah kita, memang dia bertenggek. Sebab itu tadi sebelum ni kita ada bicarakan tentang bila masuk rumah kena apa? Kena bagi salam. Assalamualaikum. Masuk rumah walaupun ada orang atau tak ada orang, beri salam. Orang jawab ke tak jawab, rumah kita dah tidur ke apakah, kita melangkah masuk rumah, Assalamualaikum. Kerana tidak, dia akan follow kita masuk. Kan? Sebab kata riwayat ini, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Jika mereka makan siang, jin-jin ini turun. Makan siang, jin ini daripada atap tadi turun dan makan bersama mereka. Makan bersama-sama kita. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Malam pun dia turun juga. Maksudnya ketika kita nak makan saja, memang dia join lah. Dia tumpang sekaki lah, tumpang semangkuk. Jadi kalau begitu, sebab itu bila kita nak makan, masuk rumah tadi dah bagi salam. Bila nak makan kerana bismillah. Kalau tak bismillah, memang bukan dia yang pulun. Lepas tu makan tak kenyang-kenyang. Makan pulun. Kan? Bertambah, lebih tambah. Kan? Lepas tu pernah orang cerita, ada satu orang tua ataupun ada seseorang lah yang kita biasa dengar kisah. Dari masa ke semasa, ada orang tua dah uzur, dah tua, makan banyak. Patutnya orang tua ni makan tak banyak dah. Makan tak banyak dah orang tua. Dengan terlantar, tilam atas katil. Bila bagi makan, ya Allah, makan. Bukan dia makan. Bila tengok tu bukan dia yang makan. Ya. Orang tu umur panjang lah. Tak mati-mati. Bukan kita doa dia mati. Tapi adat kata, dalam keadaan dia itu sepatutnya, adat kata dah mati. Tapi tak mati-mati. Makan banyak pula tu. Ini semua jadi boleh disimpulkan bahawa di sana ada unsur-unsur, ada elemen. Jin itu ada di situ. Sebab tu di saat dalam rumah kita tu, di atas atap tu, kata riwayat ini, ada jin. Tak tahu jenis apa? Jenis yang bersayap tadi ke? Ataupun jenis yang terbang apa nama tadi? Yang berpindah-pindah ke? Atau sebagainya. Jadi, apatah lagi jenis jin yang suka duduk kat tempat-tempat kotor. Baik. Jadi, siang dia turun, bila kita makan, itu juga malam dia akan turun daripada atap tadi. Jadi sini diriwayatkan lagi, saya katakan mengenai tipu daya syaitan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan di Yazid dengan kalimah, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melainkan atas atap genting rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Ikut riwayat ini sambung lagi, ada jin-jin muslim. Jika mereka makan pada waktu siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin ini juga ikut makan bersama mereka. Allah menjaga mereka daripada melihat jin-jin ini. Ada juga jin yang tinggal di tandas. Diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam
Arqam radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam tandas, adalah doa Allahumma inni, tadi doa tadi. Balik pada doa tadi, Rasulullah kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada jin jantan dan jin betina. Ya. Ini di sini disebutkan lagi. Saya yang dikata penulis kitab ini berkata, saya pernah bertanya pada salah satu jin Muslim, adakah kamu tinggal di kamar mandi? Dia menjawab, tidak. Saya membantah, tapi dalam hadis disebutkan bahawa jin-jin bertempat tinggal di tandas dan di kamar mandi pun juga tempat jin tinggal. Banyak lagi lah nak kisah jin ni. Satu kitab yang tebal ni ya. Jadi saya nak balik pada kitab Al-Azkar. Baik, jadi itulah sikit yang nak ceritakan al-khubuthi wal khaba'ith. Itu realiti, bukan satu karangan pengarang-pengarang ni. Jadi itu satu benda yang benar berdasarkan dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami meriwayatkan di selain kitab As-Sahihain dengan lafaz bismillah. Ada juga tadi tak ada bismillah. Tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yani bismillah. Ya, jadi pada riwayat ini bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tambah bismillah saja. Ini boleh. Dia nak masuk ke tandas itu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, artinya dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jin jantan dan jin betina. Saya cuba dapat lagi, luaskan lagi penerangan tentang ini. Yaitu, mengapa tak sambung dengan Bismillahirrahmanirrahim? Nak masuk tandas, Bismillahirrahmanirrahim. Kata satu riwayat, dia katakan tak perlu. Ar-Rahman Ar-Rahim tu tak payahlah sambung. Bismillah pun cukup. Ya. Karena apa? Karena tempat yang kita nak masuk itu bukanlah tempat yang sesuai untuk berzikir. Kalau ada Ar-Rahman Ar-Rahim tu dah masuk bab zikir, tak sesuai lah. Cuma cukup dengan berlindung dengan Allah saja. Bismillah. Itu perlulah dengan nama Allah itu. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, kata satu penerangan di sini, dia katakan tak perlulah sambung lagi akan Ar-Rahman. Wala yazidur Rahman Ar-Rahim li'anna al-mahalla laysa mahalla zikrin. Dia katakan la yazid, iaitu kita tengok sini. Qala al-Munawi wa zalika li'anna ismallahi ta'ala kattaba'i ala bani Adam fala yastati'ul jinna fala yastati'ul jinnu fakkahu wa qala ba'du a'immatina asy-Syafi'iyyah. Ini kata Imam Syafi'iyah, dikatakan ba'du setengah daripada ulama-ulama Syafi'i, a'immah, ya imam Syafi'i, ulama Syafi'i, wala dia katakan wala yazidu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillah itu jangan tambung Ar-Rahman Ar-Rahim, la yazidu Ar-Rahman Ar-Rahim li'anna al-mahalla laysa mahall zikr. Karena tempat kita nak masuk itu bukan mahal zikir, bukan tempat berzikir. Wa waqufan ma'a zahirin hadzal khabar intaha. Baik. Kemudian dia kata sini, wa qala Ibnu Hajar Al-Makki yusannu an yuqaddama ala kulli min at-ta'awuzain bismillah intaha. Jadi begitu juga. Tak payahlah tambah lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala al-Qari ba'da نقل كلام ابن حجر هذا ما لفظه ولا بعد أن يؤخر عنهما على وفق التقدم الاستعاذة على البسملة في التلاوة ولو اكتفى بكل منهما لحصل أصل السنة والجمع أفضل انتهى. Habis. Jadi bismillah sajalah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khalas. Baik, seterusnya kami meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqul bismillah." Ini satu lagi. Dia katakan sitru ma baina a'yunil jin. Baik. Sini disebut dalam hadis ini juga ya.
Baik. Sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Apa maksudnya? Tabir. Sitru tu tabir. Ni macam tabir ni. Ataupun benteng, pendinding lah. Sitru ma baina a'yunil jin. Pelindung atau tabir penutup antara mata jin dengan aurat anak Adam. Badan kita ni ada, kalau tak ditutup jadi aurat. Jadi kalau kita ketika nak masuk mandi, nak masuk tandas dan sebagainya, aurat kita terbuka. Jadi katakan tabir penutup antara mata jin dengan aurat anak Adam adalah apabila masuk ke tandas mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Maksudnya sebut saja bismillah, badan kita ada pendinding. Jin tak nampak. Itu kisahnya. Ini hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan alasan sanadnya tidak kuatlah. Telah berlalu penjelasan kami bahawa hadis dhaif dapat digunakan sebagai dasar bagi fadail amal. Jadi hadis ini taklah kuat, tapi untuk kita beramal boleh. Jadi para sahabat yang mengatakan zikir ini dianjurkan untuk diucapkan baik ketika masuk ke dalam suatu bangunan maupun ketika berada di tengah padang pasir. Nak masuk dalam bangunan pun boleh baca ini. Dan bismillah. Jadi memanglah bukan saja bangun, apa-apa saja. Jadi oleh itu katakan sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Ya. Tabir. Jadi bila kita baca bismillah saja, badan kita dah ada pelindung. Tabir. Kita sedar ataupun tak sedar. Kan? Jadi mata jin tak boleh nampak aurat anak Adam. Jadi jin ni pun ada pantang larangnya. Sebab itu setiap orang tu ada dikatakan kekuatan dan kelemahan. Itu sesama manusia. Di antara makhluk dan manusia dengan jin ni pun ada kelemahan-kelemahan dia. Oleh itu kita kena lemahkan dia. Lemahkan dia dengan membaca bismillah. Bismillah, lemah. Sebab itu kisah-kisah dulu-dulu kan, setengah orang tu ada satu kisah bagaimana dia tu macam cerita ashabul ukhdud, iaitu yang dibunuh oleh raja yang zalim dalam satu parit yang apa nama tu, rumpun api ya. Pernah cerita satu kanak-kanak yang mana dia tidak beriman, ataupun maksudnya dia tidak dia beriman dengan Allah tapi dia ingkar dengan raja yang kafir itu. Jadi satu hari ringkas cerita dia ditangkap, dia ditangkap oleh raja itu. Kata dia memang tak beriman ataupun tak menyembah raja itu. Dia beriman dengan Allah, dengan Rasul. Jadi akhirnya dia nak dibunuh, tapi tak juga mati-mati, campak sana campak sini, dibunuh sebagainya, tak mati-mati. Pengawal kata dia tak mati. Akhirnya dia sendiri memberitahu apa yang boleh dia mematikan dia, kerana sebut dia dilebing dengan al-ghulam ini hamba Allah dengan nama Allah, seorang hamba Allah. Dia sebut dia nama hamba Allah, baru dia jadi lemah badan dia untuk raja itu bunuh dia. Jadi maknanya seseorang itu ada part-part atau bahagian-bahagian yang dia boleh lemah. Tapi lemahnya hamba kanak-kanak anak gulam ini memang hebat dengan hamba Allah, bukan hamba raja itu. Kemudian bunuhlah dia. Karena dia tak boleh bunuh dengan berhambakan raja yang kafir. Dia boleh bunuh dia dengan dia sebut dia hamba Allah. Boleh bunuh. Mereka ceritalah. Jadi maksud jin, jadi jin ni pun kalau kita sebut bismillah memang dia lemah. Dia tak boleh lihat aurat kita. Jadi oleh itu sebutlah bismillah. Ringkas tapi kesannya sangat besar pada diri kita. Jangan masuk terjah begitu saja langkah dah emergency terus tak bismillah. Sebelum langkahlah yang baca bismillah dalam tandas, di luar tandas. Jadi oleh itu zikir ini dianjur bukan saja untuk masuk bangunan tapi juga di tengah padang pasir. Ini kisah di zaman Nabi lah, zaman-zaman berlaku di padang pasir. Tapi kita di tempat kita ni nak masuk bangunan pun bismillah, masuk rumah bismillah. Baik. Seterusnya kami riwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW apabila nak masuk bilik kecil ni tanah lah, ya, itu Baitul Khala.
Baik. Apa yang Rasulullah sebut? Ada baca Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Sebut lagi, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Ya, maksudnya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan. Ya? Yang kotor, minar rijsin najis, godaan syaitan yang kotor, najis, al-khabithul mukhbis. Najis tercela mengotorkan lagi terkutuk, yaitu syaitan yang direjam. Al-khabith al-mukhbis. Jadi untuk itu kita sentiasalah dengan membaca ta'awuz ini. A'udzu bika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan. Itu kata tadi yang kita tadi sebut, manusia syaitan yang sentiasa bersama dengan kita. Satu yang bersayap, satu yang pergi berpindah randah, satu yang duduk bersama kita. Jadi yang bersama kita inilah yang sentiasa mengganggu kita, menggoda kita, syaitan yang direjam, asyaitanir rajim. Jadi itulah saja yang dapat kita bincang, beberapa hadis yang berkaitan dengan masuk tandas ataupun tempat-tempat yang kita nak masuk tu tempat yang kotor, najis. Maka Nabi ajar kita bagaimana untuk berlindung, untuk protection. Lepas itu kita ada protection, pelindung kita. Kalau kita tahu, kita tak tahu, habislah dia ratah oleh jin ni. Sedar ataupun tak sedar, dia ratah oleh jin ni, maksudnya dia mengganggu kita di sana sini. Di sana sini dia ganggu kita. Nak tidur ganggu, nak masuk rumah ganggu, nak makan ganggu. Ganggu dia tu kita tak sedar. Tapi rupanya kita makan tu, kalau makan tak bismillah, jin bersama dengan kita, jadi makan semua-muanya, kenyang. Sampai sama mengah makan. Kata ni Pantai Timur ya. Mengah makan. Itu makan berlebih. Jadi kalau kita bismillah, makan agak-agak lah. Lepas tu Nabi makan pun tak banyak. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi eloklah, selamatlah badan dia elok. Baik. Karena sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sitr, iaitu dengan perlindungan kita daripada sitr mabaina a'yunil jin. Yang mata jin itu akan lemah bila kita sebut bismillah. Bismillah. Lemahlah dia. Jadi boleh dah amalkan mulai. Dan mungkin kita dah amal pun. Ini semua mengukuhkan lagi. Mengukuhkan lagi. Memantapkan lagi fahaman kita bahawa amalan kita itu memang satu ajaran, dan ajaran itu memang untuk keselamatan. Keselamatan itu untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Nah, dengan itu kita eloklah jadi orangnya. Jadi elok sentiasa bersedia untuk beramal ibadah. Nak puasa ke, nak pergi masjid ke, nak pergi surau ke, nak mengaji Quran ke, nak bersedekah ke. Semua amalan-amalan baik itu mudah bagi kita nak laksanakan kerana gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk yang mengganggu ini kita dah tolak tepi, kita sudah ada protection, kita sudah ada pendinding. Sehingga kelakuan kita nak buat apa pun, dalam keadaan apa pun, kita ada pendinding. Itu kata pendinding. Cerita pendinding ni banyak lagi. Rumah kita pun boleh dindingkan. Boleh dindingkan rumah kita. Pagar rumah. Saya 2 hari lepas, satu orang datang nak minta rawatan. Saya kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah. Anak saya ni umur dah 30. Tak kahwin-kahwin. Jodoh tak ada. Payah jodoh. Kata macam mana nak jodoh ni? Saya pun tak tahulah. Ini nasib masing-masing lah. Tapi pengalaman saya tu kata dulu pernah saya memberi rawatan 2 kes atau 3 kes. Allah makbul. Jumpa pula jodohnya. Dia tanya pula kakak tu, rumah kakak ni suami dia pada sekali. Pernah tak buat pendinding? Cerita dinding tadi, pernah tak buat pendinding? Mengaku pula suami dia, betul Ustaz, saya pernah dinding. Maksud dinding lah berbentuk, bukan dinding pagar ni, rohani ni ya. Pernah buat dinding, minta
Satu orang datang buat pendinding. Oh, jadi kalau nak minta apa nama jodoh anak ni, nak kena cek dulu. Kalau rumah tu ada pendinding, kita kena tengok, kena release dulu dinding itu. Kadang-kadang orang nak masuk, datang meminang anak tu, sentiasa tak jadi. Datang, balik senyap, tak jadi. Sebab pendinding tadi mendindingkan dia. Jadi, kena datanglah. Datang jumpa, kita tanya, kita bincang. Akhirnya kita tahu kedudukan sebenar. Kemudian pada diri budak tu, anak tu sendiri, ada tak pendinding pada badan tadi, pada rumah. Rumah dah di dinding. Kemudian badan pun pernah di dinding. Jadi mana nak datang orang nak jodoh, payahlah. Orang datang saya tak jadi. Dia tengok dia lain macam. Satu kes di Bangi dulu saya buat, rupa dia cantik budak tu. Tapi bila orang datang, kata Wan dia dulu dengan Wan. Wan dia kata, apa hal budak ni hitam pula? Selalu elok rupa dia. Kalau orang datang nak minang hitam lah jadi. Nampak? Hitam budak tu jadi. Dia balik senyap itulah. Teruna tu tak jadi-jadi. Rupanya tadi pendinding rumah, kemudian ada juga pendinding diri orang itu sendiri, dibuat oleh orang lain atau sebagainya. Wallahu a'lam. Ini semua satu yang realiti. Kita tak boleh nak nafikan. Mungkin benar tu benar, ada berlaku. Maka dua-dua pendinding itu kena rilis, kena tepikan, kena keluar, kena buka dan rongkai. Dan barulah masuk rawatan ataupun doa-doa yang boleh memudahkan dia dapat jodoh. Wallahu a'lam. Ini semua ikhtiar. Ini balik sikit dalam elemen ataupun rawatan lah. Ya, rawatan. Sebab kita cakap pasal jin ni tadi. Jin-jin ni kan memang suka mengganggu manusia. Bukan sampai pada tahap-tahap tertentu. Sampai semua hal dia nak ganggu. Sampai nak dapat jodoh pun payah dia ganggunya budak tu. Supaya tak dijodoh, tak bertemu dengan jodohnya. Wallahu a'lam. Ikhtiar lah. Lepas tu berdoalah. Ya, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku mustajabkan. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan faedah pada kita semua, pada diri saya, dan Allah memberkati merahmati kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا وعبادة وعملا من الصالحات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.